Ayat 34 Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Di mana ayat 34 ini maksudnya ialah walaqad kudzibat, sesungguhnya dan demi sesungguhnya, kudzibat rusulun, kudzibat didustai ataupun telah didustai rusul, para rasul. Maknanya para rasul telah didustai mereka, mana mereka telah didustakan. Min qablika, sebelum kamu, min itu dari qablika, sebelum kamu, kamu itu kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala walaqad, dan demi itu kerana ada di sini qasam, tetapi tidak dijelaskan, tidak dinyatakan. Maknanya seolah-olah Allah Taala sebut walaqad, wallahi laqad kudzibat, demi Allah sesungguhnya. Jadi kalau kita lihat terjemahan mungkin disebut demi, ya. Demi itu maknanya ada sumpah, ada qasam, sebelum laqad. Tetapi qasam itu tidak dinyatakan di dalam ayat ini. Jadi walaqad kudzibat, dan demi ataupun demi Allah ataupun demi sesungguhnya, kudzibat telah didustakan mereka yang dustakan pada zaman Nabi masing-masing. Maknanya kalau ikut ayat ini, maknanya mereka yang berada di zaman Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka yang kufur kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka telah mendustakan rusulun, rasul-rasul. Jamak rasul. Rusulun ini dia jamak rasul. Mufrad dia ialah rasul. Okay, ayat kita nampak dalam skrin ni. Maknanya walaqad kudzibat rusulun min qablik. Jadi rusulun itu jamak bagi rasulun. Kalau seorang rasulun, kalau ramai rusulun. Min qablika, sebelum kamu, iaitu kamu, min huruf jar, qablika sebelum, ka itu adalah awak ataupun kamu. Jadi kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demi sesungguhnya telah didustakan para rasul sebelum engkau, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabaru, maka mereka telah sabar. Maknanya mereka di dalam menghadapi pendustaan kaum masing-masing, mereka dalam menerima penolakan kaum di zaman mereka, para rasul tersebut fasabaru, mereka bersabar, ala ma kudzibu, atas apa yang mereka dustakan, atas apa yang mereka mendustakan. Ini pun mabni lil majhul, sama dengan kudziba. Di atas apa yang telah didustakan, ma kudzibu ataupun pendustaan mereka, atas apa pendustaan mereka. Sebab ma ini adalah masdariyah, nanti kita tengok yang disebut i'rab. Wa udhu, dan mereka disakiti. Wa udhu ini maknanya mereka disakiti, sama ada dari sudut zahir ataupun batin ataupun dalam mereka disakiti dengan cacian, dengan makian, dengan pembunuhan, usaha untuk membunuh dan sebagainya. Wa'udhu, mereka disakiti. Hatta atahum nasruna, sehinggalah datang kepada mereka nasruna. Nasruna maknanya pertolongan kami. Kami itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah datang kepada mereka, iaitu para rasul yang telah didustai apa yang mereka bawa, dan juga rasul-rasul yang telah disakiti mereka itu, mereka bersabar, sehinggalah kesabaran itu membawa kepada datangnya pertolongan kami, iaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak mubaddila, tidak diubah. Maknanya wala mubaddila, tidak ada sesiapa yang dapat mengubah. Mubaddil ini dia maksud dia orang yang mengubah. Maknanya la mubaddila, tidak mubaddila, pengubah-pengubah ataupun orang-orang yang nak mengubah tidak dapat untuk mengubah kalimatillah. Kalimatillah ini boleh rujuk kepada janji-janji Allah ataupun hukum-hukum Allah, Kalimah Allah. ataupun juga boleh merujuk kepada apa yang telah ditulis di Lauh Mahfuz tentang qada dan qadar. Maknanya tidak ada sesiapa. Apabila Allah Ta'ala menyatakan di sebalik dakwah para rasul itu akhirnya mereka akan dapat pertolongan, maknanya tidak ada sesiapa dapat menyekatnya. Jadi tidak ada sesiapa pun dapat mengubah kalimat Allah. Kalimat Allah itu sama ada merujuk kepada janji-janji Allah. Wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin. Sesungguhnya adalah satu hak ke atas kami untuk menyelamatkan orang-orang yang mukmin. Maknanya banyak janji-janji Allah di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang beriman ini akan ditolong, akan dibantu, akan diberi pertolongan. Jadi janji-janji tersebut tidak ada sesiapa pun boleh mengubah. Jadi wala mubaddila li kalimatillah wala qad ja'aka, dan demi sesungguhnya ja'aka telah datang kepada engkau wahai Muhammad min naba'il mursalin, daripada cerita-cerita ataupun berita-berita agung, berita-berita besar daripada berkenaan dengan para rasul-rasul. Telah datang kepada kamu khabar ataupun berita al-mursalin, mereka yang telah diutuskan, iaitu para rasul. Jadi itu adalah sedikit terjemahan secara harfiah berkenaan dengan ayat 34 surah Al-An'am. Jadi ayat ini sambungan kepada ayat 33 di mana Allah Ta'ala beritahu sesungguhnya kami tahu. Maknanya di dalam pengetahuan Allah, di dalam pengetahuan Allah apa, iaitu Rasulullah merasa sedih di atas apa yang telah dikatakan oleh kafir Quraisy. Maknanya segala apa yang telah didustai, segala penghinaan, segala tuduhan yang diberikan oleh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, ia sangat mendukacitakan Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala nyatakan di dalam ayat 33 itu, maknanya di dalam pemantauan, di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tindakan yang dilakukan oleh kafir Quraisy dari sudut kata-kata hina, dari sudut tindakan-tindakan yang menyakiti Nabi SAW, Allah Ta'ala tahu Nabi rasa duka cita ataupun Nabi rasa sedih. Kemudian bagaimana Allah Ta'ala nak menceriakan ataupun memberi motivasi kepada Nabi ataupun menghiburkan Nabi? Pertama Allah Ta'ala sebut فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ, sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan engkau wahai Muhammad. Kerana Nabi Muhammad ini membawa dakwah ataupun membawa agama, membawa risalah yang dipertanggungjawabkan, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya Nabi ini hanyalah pesuruh. Nabi ini hanyalah rasul, utusan, penyampai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi ini bukannya daripada Nabi, tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya orang kafir Quraisy itu mereka tidak mendustakan Nabi, tetapi sebenarnya mereka mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Ta'ala tahu, dan Allah Ta'ala tahu bagaimana tindakan, bagaimana pengakhiran, bagamana balasan kepada mereka yang mendustakan, mereka yang menghina Nabi, mereka yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah satu hiburan ataupun satu tasliyah, satu motivasi yang pertama, di mana Allah Ta'ala beritahu dia tahu. Maknanya bila Allah Ta'ala tahu, kita akan rasa, maknanya Allah Ta'ala Maha tahu, kita akan serah kepada orang ataupun kepada Allah Ta'ala yang Maha tahu.
Jadi dia akan tahu bagaimana untuk dia lakukan ataupun tindakan yang akan diberikan kepada kafir Quraisy. Jadi ayat 33 satu bentuk motivasi ataupun hiburan kepada Nabi Muhammad di dalam keadaan Nabi Muhammad menghadapi cemuhan, menghadapi penghinaan daripada kafir Quraisy. Dan ayat 34 juga adalah hiburan yang kedua ataupun satu kenyataan motivasi yang kedua daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi rasa teguh dan Nabi rasa kuat dan Nabi rasa Allah Taala bersamanya di dalam menghadapi kafir Quraisy. Jadi kita kena gambarkan keadaan tersebut di mana Nabi diutuskan untuk berdakwah kepada kafir Quraisy. Dan pada masa yang pertama, detik-detik awal Nabi keseorangan, di mana dia mengajak kaum keluarga dia, mengajak kafir Quraisy di sekelilingnya menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diikuti selepasnya isterinya Khadijah, kemudian kawan-kawannya seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian hamba sahaya seperti Bilal dan sebagainya. Jadi bersama dengan Nabi itu adalah beberapa kerat ataupun kumpulan yang kecil dari kalangan hamba-hamba abdi kebanyakannya membantu Nabi SAW beriman dengan Nabi SAW. Dalam keadaan itu tekanan dari kafir Quraisy yang menguasai ekonomi, kafir Quraisy yang menguasai politik, kafir Quraisy yang menguasai segala masyarakat Mekah pada masa itu memberi tekanan kepada Nabi, memberi tekanan, memfitnah Nabi, menyakiti Nabi sehingga mereka mahu membunuh Nabi SAW. Jadi dalam keadaan itu Allah Taala turunkan ayat-ayat sebagaimana kita belajar pada hari ini, iaitu ayat 33 dan juga ayat 34. Atas asas apa? Atas asas untuk menggembirakan Nabi. Atas asas untuk dimotivasi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi begitulah kehidupan kita. Kehidupan kita di dalam kita berdakwah, dalam kita menyeru kepada kebaikan, dalam kita mengajak kepada kebenaran, memang memerlukan motivasi, memerlukan semangat. Dan semangat orang-orang yang menyeru kepada kebenaran dan menyeru kepada dakwah Islam secara khususnya ialah Al-Quranul Karim. Maksudnya tidak mereka membaca Al-Quran dan ayat-ayat Quran itulah sebagai hiburan, sebagai motivasi, sebagai satu semangat untuk mereka teruskan dalam menghadapi cabaran-cabaran di hadapan mereka. Bagaimana Nabi menghadapi cabaran, begitu juga orang mereka yang menyeru kepada kebenaran ini akan menghadapi cabaran. Mungkin kita tak nampak sebab kita tidak menceburi bidang ini. Kita tidak turun berdakwah, kita tidak turun mengajak manusia kepada kita tidak masuk ke medan yang sebenar menyampaikan agama Islam ini. Mungkin kita tak nampak, tetapi secara mudah kita boleh gambarkan di dalam keluarga kita. Bagaimana seorang ayah ataupun seorang ibu bila mengajak anak-anak ataupun mengajak kaum kerabat, adik-beradik, sanak saudara kepada kebenaran. Di situ pun ada cabaran. Mana cabaran dengan anak-anak, cabaran terhadap isteri kita, cabaran kepada suami kita. Jadi cabaran-cabaran yang kecil di dalam keluarga kita ini adalah satu gambaran yang boleh kita cuba untuk fahami. Apabila mereka yang menceburi bidang ataupun lapangan dakwah yang lagi besar, iaitu di dalam masyarakat dan selainnya. Jadi mereka ini sudah tentu mendapat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Nabi SAW mendapat ujian, mendapat kejian dan sebagainya lagi dahsyat daripada kita sekarang ini ataupun makhluk yang lain. Jadi ayat 33-34 ini adalah satu motivasi, satu semangat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Motivasi yang pertama ialah Allah Taala tahu apa yang berlaku. Jadi di dalam urusan dakwah kita, di dalam urusan kita menyampaikan kebenaran, kita kena ingat kebenaran ini bukan daripada kita, bukan kita yang membawanya, kita hanya menyampaikan. Jadi kebenaran ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi jangan kita ada satu sikap mengatakan apa yang aku bawa ini daripada aku, tapi sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kita kena tahu bahawasanya kebenaran itu milik Allah, dan juga petunjuk ataupun hidayah juga adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nyatakan kebenaran daripada Allah, dan yang memberi petunjuk kepada orang yang mendengar kebenaran yang kita ajak itu juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena tahu hakikat kita ini hanyalah penyampai sahaja. Jadi setelah kita ajak kepada kebaikan, kebenaran, dan kita juga telah usaha ke arah itu, dan kita kena tahu bahawasanya Allah Ta'ala Maha tahu. Allah Ta'ala tahu kita telah menyeru kepada kebaikan, dan Allah Ta'ala tahu juga orang yang mendengar ataupun menerima ajakan kita tersebut. Jadi akhir sekali kita kena serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana Nabi kita mahu bapa saudaranya peluk Islam, tetapi akhir sekali tidak memeluk Islam, dan Allah Ta'ala sebut innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau sayang. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah Ta'ala lah yang berkuasa, yang mengetahui, yang berhak untuk memberi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Itu hakikat yang kita perlu terima. Jadi apabila Nabi begitu tamak ataupun begitu mahu ataupun begitu sangat mengharapkan penerimaan seruannya, mengharapkan kafir Quraisy itu menerima dakwah Nabi SAW, timbul rasa sedih, timbul rasa sempit dan sebagainya. Jadi ayat ini adalah satu motivasi diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, ilmu. Kita tahu bahawasanya Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku. Yang kedua, Allah Ta'ala cuba nyatakan apa yang berlaku kepada Nabi ini telah pun berlaku kepada orang sebelumnya. Tidak begitu. Itu adalah satu motivasi. Kalau kita rasa susah, jadi kita pun fikir orang lain pun susah juga. Dan susah ini bukan saja orang lain. Setiap zaman, bermula Nabi Allah Adam AS dicipta, sudah berlaku susah tersebut. Sudah berlaku kalau kita lihat Nabi Allah Adam, bagaimana sikap-sikap sombong iblis, bagaimana rayuan iblis, bagaimana Nabi Allah Adam diturunkan ke bumi, bagaimana Nabi Allah Adam menyesal dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hidup di dunia, kemudian dapat anak, kemudian anaknya Habil Qabil berbunuhan di antara satu sama lain. Jadi semua itu adalah kesusahan-kesusahan, cabaran-cabaran, ujian-ujian, yang kalau kita fikir balik, maknanya setiap orang ada kesusahan. Begitu juga apa yang Allah Ta'ala mahu ceritakan kepada Nabi, seandainya kafir Quraisy itu mendustakan engkau, Nabi-Nabi sebelum ini pun sama juga. Mereka sama menerima ujian, mereka sama menerima kejian, menerima hinaan, dan juga disakiti sebagaimana engkau hadapi sebelum ini. Dan pengakhiran Nabi-Nabi ataupun Anbiya ataupun para Rasul ialah kejayaan. Jadi kalau kita baca sejarah, Nabi Allah Nuh AS akhirnya kejayaan, Nabi Yusuf AS akhirnya kejayaan, Nabi Musa dengan Bani Israel juga akhir sekali kejayaan. Begitu juga Nabi Isa AS akhirnya kejayaan. Dan semua Nabi Nuh AS begitu juga akhirnya adalah kejayaan. Nabi Nuh itu ada surah Nuh, qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh merayu kepada Tuhan, Tuhanku, aku menyeru kaum aku siang malam. Maknanya siang pun menyeru kepada Allah, kaumnya menyembah Allah, bukan saja sekejap, maknanya siang malam menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kaumnya telah menolak. Nabi Allah Nuh AS bukan saja kaumnya, anaknya juga tidak menerima dakwah Nabi Allah Nuh AS. Begitu juga isterinya. Jadi tetapi pengakhirannya adalah kejayaan. Sebagaimana kita pernah dengar tentang bahtera Nabi Allah Nuh.
Allah Ta'ala musnahkan kesemuanya. Begitu juga Nabi Allah Lut alaihi salam. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada mereka cerita-cerita, kesan-kesan sejarah di mana semua itu menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi kejayaan. Maknanya Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku kepada para rasul dahulu. Mereka bersabar di atas ujian itu dan akhirnya mereka juga berjaya di dalam dakwah, di dalam menyeru kaumnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini juga adalah motivasi ya. Maknanya kita kemungkinan ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin kita renung kepada diri kita sendiri. Mungkin kita tak boleh nak, mungkin jauh untuk fikir benda terhadap orang lain. Mungkin kita renung pada diri kita sendiri. Dalam kehidupan kita hari ini kita susah, sebelum ni kita senang. Mungkin kita boleh kira berapa kali kita susah, berapa kali kita senang. Kemungkinan sekarang ini kita sakit, tapi berapa puluh tahun dah kita sihat. Jadi semua itu adalah satu motivasi kepada mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat yang ke-34 ini Allah Ta'ala supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuba merenung ke belakang ataupun cuba membandingkan ataupun cuba melihat sejarah yang berlaku terhadap para rasul, para anbiya, utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berlaku di sana ada persamaan. Jadi sebagaimana engkau wahai Muhammad hadapi sekarang ini, mereka juga telah hadapi di zaman mereka. Jadi Nabi pun akan rasa di sana satu motivasi dan semangat untuk teruskan dakwah menyeru Quraisy kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dua ayat 33 dan 34 ini adalah satu motivasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu sedikit tafsiran ayat 33 dan 34. Cuma sedikit mungkin kita tanya, kadang-kadang dalam masyarakat kita apabila seseorang itu ditimpa musibah, ditimpa bala, kita kata ini balasan untuk dia lah. Tak begitu kan? Ini dia jahat sangat. Ini balasan ni. Tak begitu kan? Bala Ustaz. Bala ni kalau bala yang lebih. Kita tak kata gitu. Kalau kena bala kepada kita, kita kata ini ujian Allah, ini Allah Ta'ala nak angkat aku punya martabat, Allah Ta'ala nak hapuskan dosa aku kan. Tapi kalau kena kepada orang lain, mungkin kita kata ini bala lah ni, dia jahat sangat ataupun dia tipu aku gitu, Allah Ta'ala dibala dan sebagainya. Jadi itu berlaku dalam masyarakat kita. Mungkin kita lahir satu perasaan begitu. Pada satu sudut ia adalah satu kebenaran. Maknanya seseorang yang berdosa, seseorang yang jahat, seseorang yang ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala bagi balasan dalam Allah Taala sebut zahral fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, telah nampak kerosakan di langit di bumi dan di laut, hasil kerja tangan-tangan manusia. Dan juga ayat-ayat lain Allah Ta'ala sebut wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, apa saja yang menimpa kamu daripada musibah hasil daripada tangan kamu sendiri. Maknanya bala dan musibah yang dijatuhkan ataupun ditimpa ke atas kita ini dari satu sudut adalah hasil daripada perbuatan kita. Maknanya dari satu sudut ia adalah satu kebenaran. Maknanya kita boleh kata ini semua adalah bala yang diturunkan oleh Allah kerana engkau yang melakukan kerosakan. Sebagaimana yang berlaku di negara kita, bukan, contohnya dengan pencemaran air sungai dan sebagainya menyebabkan keracunan. Itu kita lihat secara jelas bala tersebut adalah hasil daripada kejahatan ataupun kerosakan yang dilakukan oleh manusia. Maknanya dari satu sudut begitu, tetapi dari satu sudut lain Allah Ta'ala mahu kita sedar. Itu tanda kasih sayang rahmat Allah ke atas kita. Maknanya setiap musibah, setiap malapetaka, setiap bala yang menimpa kepada kita, itu adalah untuk kesedaran ataupun teguran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun untuk kita sedar apa yang kita berlaku kepada kita ini. Kita perlu muhasabah balik. Itu dari satu sudut yang lain.
Maknanya kalau kita kata bala ini kerana mahu membalas apa yang engkau lakukan, itu betul. Tetapi ayat yang paling baiknya kita bagi tahu bala ini sebenarnya untuk engkau muhasabah apa yang engkau lakukan, supaya engkau kembali kepada kebenaran ataupun kembali ke landasan yang betul. Apa yang engkau lakukan ini tidak betul. Dan ini juga tanda bahawasanya Allah Ta'ala sayang kepada seseorang itu. Kita sekarang ini apabila kita melihat seseorang itu ditimpa bala, kita kata ini bala daripada Allah dan kita rasa benci kepadanya. Padam muka engkau, ini adalah ini tak perlu tolonglah mereka ini. Tapi sebenarnya bala-bala tersebut adalah teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak mereka yang ditimpa bala, mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka insaf, mereka sedar, mereka bertaubat. Jadi seseorang itu kemungkinan dia banyak ditimpa bala, sebenarnya tanda bahawasanya Allah Ta'ala sayang kepadanya, mahu dia dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seandainya hidup kita tidak pernah ditimpa bala, ini yang kita bimbang. Tak pernah aku demam, tak pernah aku sakit, tak pernah pun Allah Ta'ala bagi aku kesusahan. Hidup aku ini penuh dengan kesenangan, kemewahan. Kita bimbang, bila Allah tak bagi ujian, kita akan rasa sombong. Kesombongan, kita datang, kita rasa takbur, bangga diri, kita hina orang lain. Maknanya ada dua di situ. Orang yang ditimpa ujian, Allah Ta'ala sayang kepadanya. Orang yang tidak ditimpa ujian, boleh jadi Allah Ta'ala tidak menyayanginya, bahkan membiarkan dia di dalam maksiat dosanya, dalam kesombongannya, kebanggaan dalam kesombongan dan sebagainya. Jadi itu dari satu sudut. Yalah, tak apa. Supaya kita tidak rasa apa? Biasalah masyarakat kita ni kadang-kadang suka menghina sombong. Kalau orang tu kena bala, padam muka dan sebagainya. Kita kena pandang begitu. Pertama, bahawasanya ujian ini adalah teguran daripada Allah SWT. Yang kedua adalah ujian itu adalah tanda sayang kepadanya. Kalau kita nak kata orang yang ditimpa ujian itu, mereka itu adalah bala daripada Allah, sebenarnya golongan yang paling banyak ditimpa ujian ialah Nabi. Adakah Allah Ta'ala nak timpa bala kepada Nabi? Tidak. Jadi ada sahabat tanya Nabi, siapakah yang paling banyak ditimpa ujian? Nabi kata, Al-Anbiya, Fal-Amsal, dan orang yang seumpamanya. Maknanya orang yang banyak ditimpa bala sebenarnya adalah para Nabi, para Anbiya, alaihimussalatu wassalam. Al-Anbiya, thumma al-amsal, Al-Amsal. Jadi adakah para Nabi yang diberi ujian, diberi musibah kepada Nabi itu menandakan Allah Ta'ala timpa bala kepada mereka? Tidak sama sekali. Jadi kita tak boleh kata bala itu adalah musibah Allah Ta'ala turun kepada seseorang. Tapi sebenarnya dia lebih kepada teguran, dan dia juga menunjukkan tanda Allah Ta'ala sayang kepada seseorang dalam semua bentuk ujian. Tidak ada manusia yang hidup atas dunia ini tidak ditimpa ujian. Kiralah dia itu kaya ke, dia itu miskin, berpangkat besar, tidak ada pangkat, seorang ustaz, seorang pelajar, budak kecil, budak besar, orang tua, bangsa Melayu, bahasa Cina, bahasa Arab, mana semuanya Allah Ta'ala beri ujian ke atas mereka di dalam bentuk masing-masing. Dan Allah Ta'ala juga sebut di dalam Al-Quran, ujian-ujian ini juga adalah untuk melahirkan orang yang jujur. Orang yang jujur, orang yang benar. Allah Ta'ala sebut, apakah engkau kira, engkau hanya kata engkau beriman saja? Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah kamu kira, wahai manusia, kamu akan dibiarkan sahaja dengan kata-kata kamu beriman sedangkan kamu tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya orang-orang sebelum kami telah uji mereka. Allahu alladhina sadaqu,
Sehinggalah Allah Ta'ala betul-betul tahu siapa yang benar, siapa yang jujur, siapa yang kuat imannya. Wala ya'lamannal kadhibin, dan Allah Ta'ala kenal juga mereka yang berdustakan kebenaran ataupun ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu adalah satu orang panggil kemestian. Setiap orang manusia, tak kira agama apa, tak kira bangsa apa, tak kira negara mana, tak kira status kedudukan bagaimana, mereka semua akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang paling banyak diuji ialah para anbiya, sebagaimana yang saya cerita sejak tadi. Tapi Ustaz, Ya, sila dia. Ada yang mengatakan bahawa kita dapat musibah ni, sama ada kita sakit ke atau apa-apa berlaku ujian atas kita, dah sebagai satu kifarat dari Allah. Boleh jelaskan. Kifarat di situ ialah untuk menghapuskan dosa. Bukanlah atas asas untuk balasan sewenang-wenangnya seperti yang saya cerita tadi. Itu ada dalam hadis Nabi SAW. Nabi kita sebut wala yazalul bala bil abdi hatta yamshiya 'alal ardi ma lahu khati'ah. Allah Ta'ala akan terus timpakan bala ataupun musibah ataupun ujian kepada seorang hamba sehingga dia berjalan di atas muka bumi ini tidak ada apa-apa kesilapan dia. Maknanya kita sebagai mukmin kita ada kesilapan. Jadi bagaimana Allah nak kafarah, Allah nak menghapuskan kesilapan tersebut dengan memberi ujian. Dengan memberi ujian atas dunia. Sehinggalah mereka berjalan atas bumi ini, mereka dalam keadaan tidak ada dosa ataupun tidak ada kesilapan. Dalam hadis Nabi yang lain juga Allah Ta'ala beritahu, ma min muslim yusibuhu adan min marad, tidak ada seorang muslim yang ditimpa daripada kesakitan, daripada penyakit, maknanya apa-apa saja penyakit, di mana kita semua ada penyakit, daripada yang ringan, contoh demam, semua, daripada yang berat seperti kanser, seperti penyakit-penyakit paling tidak pun kecil manis, darah tinggi dan sebagainya. Ada penyakit-penyakit tersebut. Jadi Allah Ta'ala beritahu begitu. Bahkan seseorang itu kadang-kadang sebelum dia meninggal, dia ditimpa penyakit yang kuat. Ada yang meninggal tanpa ada sakit. Meninggal masa tidur, meninggal biasa-biasa saja, kadang-kadang jatuh dan meninggal. Tapi ada orang yang Allah Ta'ala beri dia ujian, dia sakit bertahun-tahun, dia berjuang, dia melawan penyakitnya. Jadi orang-orang sebegini, Nabi kita menyebut seorang Muslim itu ditimpa penyakit ataupun kesakitan daripada sebarang penyakit. Kenapa ditimpakan tersebut? Illa haqqallahu bihi sayyi'atih. Allah Ta'ala nak hapuskan dosa-dosa. Dosa dia mungkin semasa dia, kita pun ada dosa kan, semasa umur kita 15, baru saja akhir balik. Mungkin kita ada tinggal, kita punya solat, kita punya puasa dan sebagainya. Ataupun masa kita remaja kan. Masa kita remaja ni zaman apa panggil zaman galuk, Kelantan kata, mungkin ada apa yang kita berlaku. Dan Allah Ta'ala kurniakan kita umur yang panjang. Ada umur yang 72, 80, 90. Dan di dalam meneruskan usia kita ditimpa dengan penyakit-penyakit. Jadi apa fungsi penyakit-penyakit ini? Di samping dia nak tegur kita dah tua, kita ni manusia yang perlu bertaubat, kita manusia perlu kembali kepada Allah. Penyakit-penyakit ini adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga Nabi kata kama tahuttu syajarah waraqaha. Maknanya penyakit-penyakit itu dapat menghapuskan dosa-dosa pokok, daun-daun pokok yang banyak dan daun guguran. Contohnya kita tengok pokok depan rumah kita, bagi mereka yang ada pokok depan rumah kan, ada daun gugur sedikit, habis sekali tidak ada pun dosa, tidak ada pun dosa-dosa, kesilapan-kesilapan. Jadi sebagaimana kata Haji Alim tadi, memang dia itu kafarah. Tapi kafarah yang orang Melayu faham mungkin lagi dahsyat. Mereka kata ini adalah balasan. Ini kafarah dosa mereka. Ataupun ini adalah balasan kepada dosa-dosa mereka. Tapi sebenarnya kafarah itu adalah untuk menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Bukan setakat itu. Orang yang diuji atas dunia ini,
Allah Ta'ala mahu beri lagi hebat daripada hapu-hapu dosa. Sehingga ada satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW, mereka yang dimatikan anaknya semasa kecil, Allah Ta'ala mengambil nyawa anaknya semasa kecil, maknanya lahir anaknya mati, ataupun anak 2-3 minggu mati, ataupun anak 2-3 bulan, setahun 2 tahun meninggal. Jadi ini adalah satu ujian yang sangat besar, sangat berat ke atas seseorang. Jadi Nabi bagi tahu orang-orang ini, jika dia puji kepada Allah, mana dia menerima musibah ini dengan mengatakan alhamdulillah, akan dibina di akhirat ataupun di syurga rumah kepada mereka. Maknanya orang yang meninggal anak ini akan dibina satu rumah di dalam syurga. Apa maksudnya? Maksudnya mereka ini adalah ahli syurga. Sehingga sahabat tanya, kalau dalam satu hadis lain Nabi kata 2 orang yang meninggal, barulah dia masuk syurga. Dalam hadis lain mengatakan seorang yang meninggal. Jadi sahabat tanya, kalau seorang pun boleh juga masuk syurga? Nabi kata boleh masuk syurga, orang yang kematian anak. Maknanya di sebalik ujian yang Allah Ta'ala timpa kepada seseorang, bukan setakat untuk menegur, bukan setakat tanda Allah Ta'ala sayang kepadanya, bukan setakat untuk menghapus dosa-dosanya, tetapi juga adalah untuk memberi syurga kepadanya. Sebagaimana yang saya sebut hadis tadi, iaitu orang yang kematian anak semasa kecil. Jika dia menerima musibah tersebut dengan memuji Allah SWT dengan kesabaran, Allah Ta'ala akan bina baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi, dan dinamakan rumah itu adalah rumah pujian bagi orang yang kematian anak. Ini bagi orang yang sabar, tapi kalau orang yang meraung dan mengatakan Allah Ta'ala, dia tak dapatlah. Tapi kalau dia terima ini dengan alhamdulillah, maknanya ujian itu adalah untuk menjadikannya adalah ahli syurga. Jadi mungkin kita lihat, ujian dia tidak nampak nilai rahmah kasih sayang itu. Yang kita nampak Allah Ta'ala nak beri kesusahan kepadanya, tetapi sebenarnya di sebaliknya itu adalah Allah Ta'ala nak masukkan dia ke dalam syurga. Begitu juga orang yang mati bersalin, orang yang mati lemas, orang yang mati terbakar, Allah Ta'ala kata mereka ini adalah mati syahid dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku ujian kepada manusia itu, kita lihat dari sudut kesusahan, tetapi bagi Allah SWT dia adalah ada hikmahnya sebagaimana yang saya sebut tadi. Jadi bila kita berinteraksi ataupun kita menghadapi ujian di dalam hidup kita, hendaklah kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ingat bahawasanya yang paling banyak menerima ujian ialah para anbiya, para rasul. Jadi mereka yang dekat dengan Allah itu diberi ujian paling banyak, apatah lagi kita makhluk yang biasa ini. Dan jangan jadikan kita tidak ditimpa ujian itu satu sikap sombong, tapi kita hendaklah bersyukur. Kita sihat, kita bersyukur. Kita kelapangan dari sudut rezeki, kita bersyukur. Kelapangan dari sudut ilmu, kita bersyukur. Dan jangan kita sombong. Kalau kita sombong, Allah Ta'ala sebut irhas, maknanya Allah Ta'ala beri nikmat atas asas untuk kita terus sesat ataupun terus tenggelam dengan nikmat, terus dengan kesombongan kita. Jadi seseorang kalau hidupnya begitu, pengakhiran hidupnya tidak akan jadi pengakhiran yang baik. Tetapi seandainya nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepadanya disuli dengan kesyukuran, maknanya itu adalah kebaikan kepadanya. Allah Ta'ala sebut dalam hadis Nabi SAW, li amril mu'min. Allah Ta'ala rasa pelik urusan seorang yang beriman. Semua dalam hidupnya semuanya baik. Maknanya hidup orang mukmin ini semuanya baik. Bagaimana dia menjadi baik? Apabila ditimpa kebaikan, maknanya diberi kebaikan kepadanya, diberi kelapangan, diberi kebahagiaan, diberi kesenangan, diberi segala-galanya kepadanya, syakara, dia bersyukur.
Jadi baiklah untuknya. Dan apabila diberi ujian, contohnya tiba-tiba hidupnya ditimpa penyakit ataupun bisnesnya telah jatuh ataupun orang-orang yang membantunya telah menjauhi, lari, mati dan sebagainya, dia bersabar. Jadi bila bersabar, maka kebaikan ada baginya. Jadi seorang mukmin itu apabila dia ada sabar dan dia ada syukur, maka dia akan mendapat kebaikan. Tak kiralah sama ada dia ditimpa ujian ataupun dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asas kepada kita, kita kena ada syukur, kita kena ada sabar, dan tidak kiralah kita mendapat nikmat ataupun kita ditimpa musibah, pengakhiran untuk kita adalah kebaikan. Tapi kalau tak ada dua sifat itu, keburukan akan menjadi keburukan. Pengakhiran kita ataupun kita akan hasil daripada nikmat dan musibah itu adalah keburukan kepada diri kita. Ya. Okey, panjanglah pula tafsir ayat ini. Bagus. Tetapi ayat ini adalah penting, khususnya sekarang ni kita ditimpa COVID, penyakit, ramai orang yang hilang pekerjaan, ramai juga ada yang kematian, ayah, ibu, dan juga cabaran-cabaran lain macam SOP, tak boleh pergi masjid dan sebagainya. Semua itu ujian belaka, kita tak nampak. Kita nampak biasa saja. Tapi Allah Ta'ala hantarkan satu tenteranya, iaitu COVID, coronavirus, di mana dengan makhluk yang tak nampak ini menguji kita semua lapangan hidup kita. Daripada hidup berkeluarga, daripada sekolah anak-anak, daripada rutin harian, daripada pekerjaan, daripada perniagaan kita, daripada pengajian kita ni pun kan dulu kita buat di dalam kelas, sekarang online, maknanya berubah semuanya. Dan bagaimana untuk kita menghadapi hidup kita dengan ujian ini, kena ada apa? Kena ada sabar dan kena ada syukur, dan insya-Allah ujian itu akan menjadi kebaikan kepada kita. Okey, cukup sebab tafsiran yang agak panjang dengan ayat 34. Jadi sekarang ni cuba kita lihat dari sudut bahasa. Allah Ta'ala sebut walaqad Allah Ta'ala sebut walaqad kudziba. Boleh tengok siapa yang ada buku PDF tu boleh tengok walaqad kudzibat. Waw itu adalah atifah, maknanya huruf ataf. Waw itu adalah huruf ataf dan kita terjemah dan bila huruf ataf dia ada tempat dia kembalinya kepada mana. Jadi waw atifah itu sama ada dia kembali kepada ayat 33, ayat 33 32 30 berapa 33 Allah Ta'ala sebut fa'innahu. Jadi kemungkinan dia kembali kepada fa'innahu, maknanya fa'innahum la yukadzibunak wa laqad kudzibat. Maknanya Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala tahu apa yang mereka katakan itu menduka citakan engkau. Maka sesungguhnya mereka tidak mendustakan engkau, tetapi mereka sebenarnya mendustakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sesungguhnya, maknanya sambung kat situ, maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu dua benda. Pertama, orang kafir itu mereka tidak mendustakan Nabi, dan yang kedua, pendustaan ini berlaku bukan saja kepada Nabi tetapi juga kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Maknanya wa ini dia boleh kembali kepada fa'innahum, ataupun dia juga boleh kembali kepada walakinnadh-dhalimin walaqad kudzibat. Dan tetapi orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang zalim terhadap ayat-ayat Allah itu, mereka adalah mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya telah mendustakan terhadap Nabi orang-orang yang sebelum kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa itu adalah huruf ataf kembali kepada innahum, fa innahum, ataupun walakinnadh-dhalimin.
Jadi bila kita guna huruf ataf tu maksudnya Allah Ta'ala sambungan, maknanya wa itu ada sambungan sebelumnya. Ya. Mana tempat dia bersambung, sama ada dia bersambung kepada fa'innahum ataupun dia bersambung pada ayat walakin. Jadi kita boleh baca fa'innahum la yukadzibunak walaqad kudzibat ataupun walakinnadh dhalimin walaqad kudzibat. Jadi ayat itu ada sambungan dia. Apabila ada waw, itu adalah waw ataf. Okey, kemudian lam rabithah li jawabil qasam. Maknanya lam itu sebenarnya ada sumpah. Di mana tidak ada di dalam ayat tadi. Jadi kalau kita nak buat ayatnya, kita buat macam ni, wallahi laqad kudzibat. Dan ada sumpah kat sini. Ada sumpah kat sini. Tapi tak ada sebut dalam Quran kan. Sebabnya apabila ada la, qad, di samping la itu juga adalah taukid, la itu juga adalah menunjukkan jawab kepada sumpah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberi penegasan. Maknanya seolah-olah Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, engkau jangan sedih wahai Muhammad. Engkau jangan duka cita wahai Muhammad menghadapi apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap engkau. Sesungguhnya sebelum kamu itu ada nabi-nabi pun didustai juga. Mereka juga menerima apa yang engkau hadapi pada hari ini. Jadi Allah Ta'ala cuba untuk tegaskan. Dan juga laqad ini sebenarnya dia menjawab satu persoalan. Kerana seolah-olah ada soalan sebelumnya. Soalan yang kita boleh gambarkan, apakah aku ini ditimpa hanya aku sahaja? Maknanya begitu seolah-olahnya. Adakah Nabi Muhammad itu hanya dia saja menghadapi ujian ataupun cabaran di zamannya? Adakah hanya dia saja yang menerima sebegitu cabarannya? Jadi Allah Ta'ala seolah-olah menjawab soalan itu. Walaqad kudzibat rusulun min qabli. Sebenarnya bukan engkau saja wahai Muhammad. Bukan engkau saja yang menghadapi ujian sebegini. Sebenarnya sebelum ada yang menghadapi ujian tersebut. Kalau kita baca dalam kitab Nahwu Ibn Hisham, dia akan beritahu laqad ini antara fungsinya al-mujab. Maknanya mujab ini adalah menjawab soalan. Menjawab soalan. Dan bagaimana kita nak buat soalan sebelumnya, melihat kepada ayat sebelumnya. Jadi kalau ayat selepasnya, membagi tahu Nabi SAW sebelum Nabi Muhammad juga menerima ujian. Maknanya soalannya, adakah Nabi Muhammad saja yang menerima ujian, Nabi lain tidak ada? Jadi Allah pun jawab laqad kudzibat, maknanya Nabi sebelum kau, Rasul sebelum kau juga menerima ujian yang sama. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala sebut wallahi juga bermakna taukid, laqad kudzibat, sesungguhnya. Ini bukan main-main, ini betul-betul. Ini satu kenyataan bahawasanya benar dan tidak ada sedikit pun ragu-ragu bahawasanya para Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW mereka juga menerima ujian. Menerima cabaran. Dan Allah Ta'ala guna qad. Kita dah belajar sebelum ni kan, qad ini adalah huruf tahqiq, maknanya betul-betul, benar-benar. Silap saya sebelum ni kita dah belajar qad bermakna tawaqqa', qad bermakna taqlil, qad bermakna takthir, qad juga bermakna tahqiq, taukid dan sebagainya. Mungkin boleh rujuk balik pelajaran kita sebelum ini. Jadi qad di sini dia memberi makna tahqiq. Tahqiq maknanya betul-betul berlaku. Jadi apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu selepas itu memang betul-betul berlaku. Apa yang betul-betul berlaku? Iaitu para Rasul sebelum Nabi mereka dikasihi dan mereka juga diberi ujian, didustakan, ditolak oleh kaum mereka, Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi wallahi laqad kudzibat, lam ini disebut jawab syarat, jawab qasam, jawab qasam. Maknanya mana qasamnya? Qasamnya ialah
Wallahi. Qasam itu maksudnya sumpah. Jadi sumpah itu dia ada jawabnya. Itu dalam kaedah bahasa Arab lah. Macam kita orang Melayu ni, kita tak sebut jawab sumpah tu. Tapi bila kita bersumpah, ada isi sumpah tu. Contohnya kita kata, wallahi, saya akan baca Quran, contohnya. Jadi dia punya jawab sumpah ataupun isi sumpahnya akan baca Quran. Tidak begitu kan? Jadi jawab sumpah itu maknanya isi ataupun perkara ataupun tajuk yang kita nak bersumpah dengannya. Jadi di sini Allah Ta'ala bersumpah, wallahi, dia bersumpah dengan apa? Iaitu bersumpah bahawasanya Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka juga ditimpa ujian dan juga disakiti sebagaimana berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Okey? Ya, ya. Lam huruf ataf. Huruf ataf pula dah. Rabit. Rabitah. Satu kabir ajal ya. Tukang awak. Ini menunjukkan masa dah berapa? 1 jam dah. Biasalah orang tua kadang-kadang tersasuk kata. Betul. Tukar ataf dengan kosam. Kadang-kadang kosam tukar syarat. Biasa, Ustaz. Ya. Okey, qad li tahqiq. Qad ini adalah li tahqiq. Maknanya betul-betul berlaku. Kudziba madhi lil majhul. Madhi lil majhul maknanya maf'ul dia tidak disebut. Kalau saya kata kadzaba, ini adalah binaan fi'il ini adalah maklum. Kadzaba. Maklum kadzaba al-kafirun. Contoh saya buat ayat. Orang-orang kafir telah mendustakan ar-rusul. Rasul. Jadi di sini siapa yang mendustakan? Iaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang mendustakan. Jadi saya guna kadzaba. Kenapa saya guna kadzaba? Kerana ada kafirun, kafirin pula. Kafirun. Apabila saya buang kafirun ni, saya buang, maknanya orang-orang kafir itu, pelakunya, orang-orang yang mendustakan itu saya buang. Kaf ini kena baca dengan baris harapan. Za ini sebelum huruf ain fi'il kena baca dengan baris bawah. Kudziba. Okey, kadzaba ada kafir. Kafir itu orang yang mendustakan. Jadi kalau saya tanya siapa yang mendustakan? Orang-orang kafir. Kalau kat sini tidak ada kafir, telah dibuang. Maknanya orang-orang mendustakan iaitu orang kafir itu tidak disebut di dalam ayat ini. Maknanya kita terjemahkan didustai para rasul. Ya, didustai para rasul. Yang atas ini kita terjemah orang-orang kafir telah mendustakan. Sebabnya kita tahu orang yang mendustakan itu ialah orang kafir. Yang kat bawah ini tidak disebut siapa yang mendustakan. Jadi kita guna mabni lil majhul. Maknanya kita tidak tahu siapa yang mendustakan. Jadi diguna dengan kudziba. Tapi di sini bukanlah bermaksud tidak tahu siapa yang dustakan. Tetapi benda sudah diketahui umum. Bahawasanya orang yang mendustakan para rasul ini adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang tolak Islam, dakwah para anbiya. Jadi diguna kudziba. Okey. Mabni lil majhul. Sama juga banyak fi'il. Kalau kita kata akala Muhammadun al-arus. Siapa yang makan? Muhammad. Muhammad makan apa? Makan nasi. Tidak begitu? Makan nasi. Ya. Muhammadun kita baca dengan baris. Saya letak baris apa? Akala. Jadi kalau saya tahu siapa yang makan, iaitu Muhammad, saya guna akala. Kadang-kadang saya tak tahu siapa makan. Jadi saya bariskan dengan Ukilah. Dimakan. Dimakan apa? Nasi. Nasi itu telah dimakan. Siapa yang makan? Tak tahu. Sama kan? Tiba. Cuma ada sabdu ni biasalah fi'il 4 huruf kan? Ukila.
Ukila ini ada 3 huruf saja, yang ni 4 huruf, tetapi barisnya sama. Barisnya sebelum ain fi'il dia baris bawah dan awalnya adalah baris hadapan. Jadi bila saya sebut ukila arza, maksudnya nasi itu telah dimakan. Oh, Saya tak tahu siapa makan. Tengok-tengok nasi dah habis. Saya pun tak makan lagi ni, dah habis dah nasi. Contohnya kan. Ataupun saya tengok orang makan. Saya tengok Haji Alim yang makan nasi. kita tahu. Tapi saya segan pula nak bagi tahu kan. Malu Haji Alim makan nasi habis semuanya. Saya kata nasi itu telah dimakan. Orang tanya saya, siapa yang makan? Saya tahu Haji Alim. Tapi tak beritahu. Saya tak naklah bagi tahu, nanti Haji Alim marah saya pula. Kenapa kau bagi tahu tadi aku yang makan? Jadi kadang-kadang kita tak bagi tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut atas asas kerana sudah diketahui umum dia seseorang itu yang melakukan, ataupun kita takut nak bagi tahu siapa yang melakukan perbuatan itu, ataupun kita segan nak bagi tahu namanya, ataupun atas sebab-sebab yang lain. Dan bagaimana cara untuk kita buat kata kerja, kita guna wazan dia ialah ukila, fu'ila ataupun udhiba, fu'ila. Kita letak baris hadapan sebelumnya kudhiba dan ukila. Sebelumnya fa fi'il itu adalah baris hadapan dan ain fi'il sebelum akhir itu kita letak baris bawah. Jadi akala jadi ukila, kadzaba jadi kudhiba. Okey? Ya, ya. Tanya? Ada nak tanya? Nampak kan saya share kat skrin tu kan? Okey, kalau ada nak tanya boleh tanya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, perkataan kadzaba, kudziba, dia ada sabdu. Jadi boleh Ustaz jelaskan kalau kita tak ada sabdu dia jadi kudziba tu boleh ke? Boleh ya. Itu dari sudut ada dia dari sudut makna fi'il itu berubah tuan. Mudah-mudahan macam nilah. Dua-dua PN Ustaz kan? Dua-dua fi'il. Dua PN. Kudziba. Dia 3 huruf. Kadang-kadang saya tambah satu huruf. Kadzaba. Kudziba. Saya dah jadi 4 huruf tu Saya tambah 2 za. Saya jadikan za tu 2 huruf. Kudziba. Tapi saya tulis macam ni lah. Kudziba. Kenapa saya gandakan za itu? Antara fungsinya adalah untuk menunjukkan kerap. Kerap sangat. Arab panggil al-mubalaghah. Mubalaghah ni maknanya kerap sangat ni. Bukan sekali dia dustakan, tetapi banyak kali. Jadi kalau kita kata kudziba, biasa saja. Dia dustakan. Bukan dusta itu menjadi sifatnya. Tapi kalau kita sebut kudziba, maknanya ini adalah orang-orang yang mendustakan. Kenapa? Kerana dia kerap. Pendusta-pendusta kerana dia kerap mendustakan Nabi Muhammad SAW ataupun mendustakan ajaran yang dibawa oleh para anbiya. Jadi antara fungsi kenapa ditukar kudziba kepada kudziba, antaranya adalah untuk menunjukkan al-mubalaghah. Mubalaghah itu apa maksudnya? Maksudnya betul-betul kerap berlaku. Telah sebati menjadi sifatnya dusta tersebut. Sama juga seperti saddaqa, yusaddiqu. Dan Abu Bakar kita panggil as-siddiq. Siddiq itu adalah satu gelaran ataupun pangkat yang diberikan kepada Abu Bakar kerana dia tidak pernah mendustakan Nabi. Jadi dipanggil Siddiq. Kalau orang yang mendustakan Nabi dipanggil kadzab. Musailamatul kadzab. Orang yang mengaku Nabi selepas Nabi Muhammad. Musailamatul kadzab. Itu dipanggil kadzab. Itu banyak mendustakan. Jadi digandakan kudziba itu adalah untuk menunjukkan dusta itu bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tetapi berkali-kali, kerap kali sehingga
Jadi dusta itu sifat sebati di dalam diri seseorang. Sama juga Allah Ta'ala sebut nuzila, anzala. Jadi nuzila kerap kali. Kalau anzala satu kali. Contohnya kalau Allah Ta'ala kata anzala al-Quran, jatuh kan? Maknanya Quran itu diturunkan satu kali, iaitu daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dan kalau Allah Ta'ala sebut nazzala, maknanya Quran itu daripada langit dunia diturunkan kepada Nabi berkali-kali. Daripada semenjak Nabi diutuskan sehinggalah Nabi meninggal dunia, Quran itu berkali-kali diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW, bukan satu kali. Maknanya soalan puan tadi adalah kudziba itu bukan satu kali, tetapi berkali-kali dusta itu dilakukan. Jadi Allah Ta'ala sebut kudziba. Kalau kita kata kadzaba pun sama saja. Kalau kadzaba ada fa'il dia, kalau kudziba fa'il dia, kita tidak tahu siapa ataupun kita tak sebut pelakunya. Tapi maksudnya berkali-kali. Jelas Ya. Dalam kaedah bahasa Arab, Allah Ta'ala ulama kita sebut ialah ziyadatul mabani, ziyadatun ataupun ziyadatu al-ma'ani. Apa maksudnya? Ini ingat baik-baik ingat pun tak apa cuma saya saja suruh ingat Ziyadatu bertambah al-mabani, binaan kata. Maknanya binaan kata itu bertambah hurufnya daripada 3 menjadi 4, menjadi 5, menjadi 6. Bertukar asal dia 3 huruf saja. Tapi binaan katanya itu bertambah. Apa maksud tambahan tersebut? Maksudnya ialah ziyadah, tambahan, al-ma'ani, pada makna. Jadi jangan kamu fikir tambahan itu adalah tambahan sia-sia. Tetapi sebenarnya tambahan itu ada pertambahan pada maknanya. Bagaimana kita nak tahu tambahan pada maknanya? Itu kita kena belajar. Kita kena belajar kita kena belajar ilmu balaghah. Jadi dia ada maknanya. Tidak ada sesuatu pertambahan pada huruf Arab ini, tidak ada makna. Contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Rahmani dengan Rahim. Kan ada asal perkataannya 3 huruf belaka tu, Rahima. 3 huruf, tidak begitu Haji Halim kan? Ya. 3 huruf. Tapi tiba-tiba kata Rahman ini ditambah huruf. Rahim pun ditambah huruf. Cuma Rahman ada berapa huruf? Ada 5 huruf. 4. Ada 5 huruf tu. Okey, saya tulis dalam bahasa Melayu 5. Rahim ada berapa huruf? 3, 1, 4. Ya, mim 4. Ya. Apabila hurufnya lain, maknanya lain. Sebab itulah setengah orang dia kata Rahman ni adalah ke-19 Allah Ta'ala di dunia dan akhirat. Maknanya banyak lagi ke-19 Allah. Tapi kalau Rahim, ke-19 Allah hanya pada orang Islam saja di akhirat. Orang kafir tak ada. Atas dunia ini orang kafir pun dapat nikmat, orang Islam pun dapat nikmat, siapa saja dapat nikmat. Tak kira lah makhluk itu manusia, binatang, pokok, apa-apa saja dapat nikmat. Tapi kalau akhirat, Rahim, jadi dia kata Rahim itu adalah ke-19 Allah Ta'ala kepada orang Islam saja di akhirat. Jadi ulama kita cuba untuk memberi makna yang berlainan. Tapi maksud dia ke-19 belaka tu. Rahman, pengasih, Rahim, penyayang, maknanya ke-19 belakanya. Tetapi dari sudut maknanya, Rahman itu adalah lagi banyak. Kenapa kamu kata lagi banyak? Kerana hurufnya banyak, 5. Rahim itu ke-19-nya sedikit. Lebih sedikit-sikit. Sedikit-sikit pula. Kenapa kamu kata begitu? Kerananya ada 4 huruf saja. Jadi untuk aplikasi dia punya kaedah itu,
ada ulama kita bagi tahu Rahman ini ke-19 Allah Taala di dunia meliputi orang kafir dan juga orang mukmin, dan Rahim oleh kerana dia 4 huruf, dan kaedah bahasa Arab kata kalau kurang makna, kurang huruf maknanya kurang makna, maknanya ke-19 hanya kepada orang mukmin di akhirat nanti. Dan kita pun dah pelajari sebelum ni kan, maknanya orang kafir Allah Taala betul-betul murka kepada mereka. Murka dan Allah Taala akan azab mereka dan sebagainya. Tapi orang-orang Islam Allah Taala ada ke-19 kepada mereka, walaupun mereka itu golongan yang berdosa, golongan yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, Haji Halim pegang molek tu, ziyadatul mabani, ziyadatul ma'ani. Ya. Tambahnya binaan kata, maka bertambahlah dari sudut makna. Makna. Jadi contohnya kudziba, dusta biasa, kudziba banyak dusta, berkali-kali dusta. Okey, tak habis ni kalau kita duduk. Tak ujung tu pula. Ya, Kudziba. Harf ta fi akhir kudziba tu. Ya dia huruf ta tu kan? Ya. Okey, bagus soalan puan ya. Ini memang soalan apa? Soalan yang payah orang nak tanya. Kita lihat kudzibat. Kudziba. Sabdu. Perempuan tidak begitu. Kudzibat. Perempuan. Ar-rusul. Rusulun kan? Rusulun. Lelaki. Kenapa ni perempuan lelaki ya? Quran salah ke ataupun macam mana kita nak tafsir? Okey. Rasul ni dia adalah mufrad. Asalnya rusulun itu asalnya adalah rasul. Rasul ni adalah mufrad. Rasul adalah mufrad. Mufrad, ya. Kalau dua, rasulan. Dua. Ini dua kita panggil musanna. Kita belajar sikit sebelum kita pergi kepada jawapan puan tadi Dan bila jamak, kita tak kata rasuluna. Kita tak kata macam tu. Tapi kita kalau rasuluna mana jamak mudzakkar salim, tapi kita jamak dengan jamak taksir. Kita jamak dengan jamak taksir. Rusulun. Ini kita panggil jamak taksir. Rusulun. Jadi jamak taksir dalam kaedah bahasa Arab, jamak taksir contohnya rusulun, fi'il dia boleh guna perempuan ataupun jamak lelaki. Boleh guna kudziba ataupun kudzibat perempuan. Boleh guna kudziba, maknanya kudziba lelaki lah. Ataupun juga boleh guna kudzibat hanya untuk jamak taksir saja, bukan jamak mudzakkar salim. Kudzibat ini kita letak ta. Jadi kalau puan tanya kenapa ada ta? Kerana rusulun ini adalah jamak taksir. Jadi jamak taksir dalam bahasa Arab, fi'il dia, kata kerjanya boleh diguna lelaki ataupun perempuan. Bukan melihat kepada jantina tetapi melihat kepada bentuk jamaknya. Bentuk jamaknya taksir. Kalau orang tanya mana buktinya? Buktinya ayat yang kita baca ni. Allah Taala sebut kudzibat rusulun. Jadi orang-orang pakar-pakar nahwu ataupun guru-guru nahwu dia bagi tahu kalau jamak taksir bagi manusia kalau benda tu memang dah jelas lah boleh. Bagi manusia boleh juga diguna fi'ilnya adalah muannas. Muannas macam kudzibat ini. Dan juga boleh diguna lelaki, kudzibat. Apa buktinya? Buktinya ayat yang kita baca, kudzibat rusulun. Rusulun itu lelaki. Dan sememangnya tidak ada pun perempuan rasul ni. Ar-rasul, rasulani, ar-rusulu. Alif lam sama je. Ar-rasul seorang rasul, ar-rasulani dua orang rasul, ar-rusulu
Ramai Banyak rasul. ataupun banyak rasul, para rasul. Jadi bila jamak taksir boleh diguna muannas. Ya, okey Ustaz, macam contoh contoh surah ni juzuk 3 kan. Kita guna isim isyarah untuk muannas mufrad. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Ya, betul juga. Tilka rusulu itu sama. Guna lelaki juga, perempuan. Itu sama kaedahnya. Bila jamak taksir dia boleh guna Dua. lelaki. Tapi kalau orang kata zalikar rusul, salah ke betul? Betul lah. Betul. Betul juga. Maknanya dia boleh dua penggunaan, sama ada lelaki ataupun perempuan. Bukan saja fa'il, isim mausul ataupun isim isyarah ataupun kata kerja, semuanya boleh guna mufrad muannas. Satu perempuan. Tilkar rusul. Kalau ikutnya kena sebut ulaika rusul. Ulaika ar-rusul. Ramai mereka itu rasul kan. Tapi tak ada pula guna macam tu. Allah Ta'ala guna tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Adakah sama Ustaz dengan ayat tilka hududullah? Sama juga. Hudud tu dia jadi Ya. saya confused sebab adakah kita guna tilka isim isyarah muannas untuk ghair tafsir, benda jamak tafsir. Jamak tafsir tak ada akal. Tapi kan tak ada akal ni manusia orang. Orang kan Ya, sama juga puan. Yang penting dia jamak taksir. Jadi jamak taksir walaupun yang tidak ada akal memang kita guna mufrad muannas. Yang tidak berakal, yang berakal manusia juga boleh diguna. Kalau orang tanya kenapa boleh diguna perempuan itu, bukan dari sudut akal tidak ada akal, tetapi dari sudut bentuk jamak. Jamak taksir. Sudut bentuk jamaknya kerana jamak taksir. Jadi bila dia jamak dengan jamak taksir ada keluasan ataupun dia special sikitlah. Boleh diguna dengan mufrad muannas. Tapi tidaklah bermakna tak boleh guna ulaika, boleh diguna juga. Tetapi Al-Quran tunjukkan kepada kita penggunaannya dengan menggunakan mufrad muannas. Kira-kira tilka hudud. Hudud itu adalah benda asalnya haddun. Kemudian haddani. Haddani kemudian jamak dia hudud. Batas-batas Allah. Itu batas-batas Allah. Ini jamak taksir. Jamak taksir yang tidak berakal. Yang ini jamak taksir lil aqil, manusia. Yang ini benda Arab panggil li ghairil aqil. Okey, puan mana tanya tadi? Puan Nuraini ke? Humairah ya, saya. Puan Humairah. Jadi kalau orang tanya, puan cakap gitu saja. Kalaulah benda boleh diguna muannas mufrad jika jamak taksir. Dan kaedah ini bukan saja untuk benda, juga untuk manusia. Tapi pastikan dia adalah jamak taksir. Tapi kalau jamak muannas salim tak boleh lah. Muannas salim kena guna ikut jantina lah. Jamak taksir saja. Okey, Haji Ali. Ya. Yang satu Ustaz tu, tilka rusul ulaika tilka rasul tu. Ya. Kenapa tak pakai zalika boleh juga? Okey, zalika pun boleh Haji Ali. Haji Ali bagi komen yang betul-betul benar Haji Ali. Bagus Haji Ali. Zalika boleh. Zalika. Zalika boleh ke tidak Haji Ali? Boleh. Dia sama lelaki perempuan kan? Zalika. Ya. Cuma kita guna ulaika kerana dia bukan fa'il Haji Ali. Ya. Kalau fa'il boleh guna mufrad tidak. Jadi sama ada kita guna tilka ataupun kita guna jamak ulaika. Oh. Zalika itu tak boleh. Tapi kalau fa'il boleh. Kalau fa'il kudziba mufrad. Tapi kalau kata tunjuk ni kita guna ulaika.
Kerana kaedahnya berlainan. Kalau fi'il, kalau ayat itu jumlah fi'liyah, dia kena guna mufrad. Tapi kalau isim isyarah ataupun jumlah ismiyah, dia kena sama dari segi jamak dengan dari segi mubtada dan khabarnya. Kalau jamak kena jamak, kalau mufrad kena mufrad, kecuali yang jamak taksir ini boleh diguna tilka, atas asas dia itu adalah jamak taksir. Okey, Haji Alif. Ya. Letih lah ni Haji Alif ni, duk kacak 10 sejam lebih. Tapi kita baru bermula sikit ayat kita. Tapi inilah bila kita baca Quran, kita cuba untuk fahami, kita cuba untuk ulas. Sebenarnya masa memang tak cukup. Masa kita perlu pada masa yang panjang. Ya. Sebabnya apa yang kita bincang ini adalah kalam Allah. Kalam Allah yang datang daripada Allah SWT, sudah tentu dia punya ada rahsianya. Rahsianya bukan saja dari sudut tafsirannya ataupun maknanya, tetapi juga dari sudut bahasa Arabnya. Allah Ta'ala guna kudzibat, Allah Ta'ala guna walaqad dan selainnya. Maknanya kalau kita nak kupasnya adalah sangat banyak. Itu belum lagi kita kupas dari sudut pemilihan perkataan. Kenapa Allah tak guna anbiya, kenapa guna ar-rusul, contohnya kan. Itu belum lagi kita bincang dari sudut itu. Jadi kalau kita nak bincang satu-satu huruf, satu-satu perkataan, maknanya 1 jam, 1 jam setengah tidak cukup. Dan janganlah kita nak mengharapkan kita akan tamat dalam masa sebulan juzuk ni. Tapi kita mengharapkan setiap ayat itu kita cuba untuk memahaminya. Cuba untuk memahami dan juga kita cuba untuk memberi hak ayat-ayat tersebut. Kita bukan nak bertanding cepat habis, tetapi kita nak mengorek rahsia-rahsia ataupun makna-makna ataupun ilmu-ilmu yang ada di dalam ayat tersebut. Okey. Sampai mana tadi? Tak bisa. Qab li tahqiq kudziba madhi lil majhul. Ada ta itu li ta'nis, namanya ta'ut ta'nis as-sakinah. Rusulun na'i fa'il. Rusulun itu ada na'i fa'il. Bila kudziba dia tidak ada fa'il, tetapi dia ada pengganti fa'il. Jadi na'i fa'il itu adalah timbalan kepada fa'il, pelaku, ataupun ganti kepada pelaku. Min qabl muta'alliqun bi kudzibat. Min qabl ini jar wa majrur dan dia bergantung kepada fi'il iaitu kudzibat. Ka mudhafun ilaihi min qabl kudzibat min qablika. Ka itu adalah mudhafun ilaihi, dhamir muttasil fi mahalli jar mudhafun ilaihi. Kemudian fa adalah atifah huruf ataf. Fasabaru, sabaru itu adalah madhi madmum. Madhi madmum maknanya ra itu ada baris hadapan. Ra itu dibariskan dengan baris hadapan. Sabaru, ra itu baris hadapan. Madhi madmum. Waw pada lepas ra itu ada wa. Wa itu adalah dhamir muttasil ataupun dipanggil waw fa'il, dan dia adalah fa'il, pelaku. Maknanya di dalam itu ada hum. Wawul jama'ah maknanya hum, mereka. Mereka itu kembali kepada para rasul yang diuji ataupun yang didustai mereka itu. Sabar. Ala jar ma masdariyah kudzibu madhi mabni lil majhul maqmum wal wawu naibul fa'il. Ma masdariyah itu maknanya ma kudzibu itu kita boleh takwilkan takdzibihim ala takdzibihim. Itu maksudnya ma masdariyah. Maknanya ma dengan kata kerja selepasnya digabungkan dan boleh ditukar kepada masdar, kepada kudziba. Juga masdarnya adalah takdzib. Jadi ala takdzibihim, atas pendustaan mereka-mereka itu.
Ma masdariyah, ma ini pun kita dah bincang sebelum ni maknanya. Jadi dalam ayat itu adalah ma masdariyah. Ma kudzibu. Jadi gabungan ma dengan kudzibu fi'il itu kita boleh takwil kepada masdar. Masdar dia ialah takdzibihim. Dari mana kamu dapat him ni? Nah, kamu dapat him ini daripada waw ni. Waw tu kan waw jamaah. Jadi kalau kita nak terjemah Quran ni, ma kadzabu itu kita boleh terjemah apa yang mereka telah dustakan. Ataupun ala takdzibihim, atas pendustaan mereka. Atas pendustaan kekufuran mereka. Mana kita terjemahkan dengan isim, bukan dengan fi'il, iaitu kadzibu. Itulah maksud dia ma al-masdariyah. Okey. Tak boleh panjang dah tu ya. Haji Alim pun ada kerja tu dia tu. Haji Alim, Puan Nur Hazah, Puan Nuraini, Puan Humairah dan selainnya ada banyak kerja ni. Puan Razalina, Haji Zainal, Puan Laila. Semua ni orang sibuk belaka ni. Jadi kita berhenti sampai situ. Kita berhenti sampai mana tadi? Kadzabu macam kudzibu wa'udhu. Jadi insyaAllah ayat-ayat selepas ni kita akan cuba tafsirkan dengan lagi cepat minggu depan, kerana kita sudah pun tafsirkan ayat ini pada minggu ini. Jadi minggu depan kita segerakan, kita cepatkan dengan membaca dari sudut i'rab bahasa saja insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Okey, terima kasih semua. Jalin semua terima kasih Ustaz. Pada hari ini terima kasih semua atas kehadiran. Semoga Allah Ta'ala beri pahala di atas apa yang kita lakukan, di atas apa yang usaha kita untuk memahami ayat Quran, kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita doakan juga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita, beri kekuatan kepada kita, dan juga beri keikhlasan kepada kita untuk kita mempelajari ayat Allah Al-Quranul Karim, dan juga menjauhi kita dan keluarga kita, jiran-jiran kita dan juga semua Islam dari musibah, malapetaka dan juga wabak penyakit. Dan Allah Ta'ala angkat segera apa yang menimpa kita pada hari ini. Semoga kita semua kembali seperti biasa meneruskan hidup kita. Jadi sekali lagi terima kasih dan Allah berkati semua. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran. Afwan.